OPD kita lah ataupun DLO kita ya. Ringkasan dia siapa yang apa khusus apa namanya apa pautannya ya. Ini biasalah, tak ada apalah sangat ya. Cuma okay, kita akan lantik penilai lah nanti ya. Penilai ini di pihak FPJM lah yang akan melantik dan seterusnya menilai ya. Dan yang kita nak bincangkan pada hari ni pagi ni berkenaan dengan komponen yang dinilai. Sebenarnya ada 4 komponen lah ya. Secara umumnya 4 komponen. Komponen pertama berkaitan dengan reka bentuk dulu ya. Reka bentuk, mula reka bentuk KPPB, reka bentuk DLO ya. Kemudian kita akan lihat juga dari segi digital ya, dan juga yang keempat tu berkaitan dengan pedagogi contemporary ya. Dan dari segi penilaian kita ya, kita berdasarkan kepada 5 skala mula dengan bukti terhad, permulaan, berkembang, kemajuan dan juga cemerlang ya. Dan ini sebenarnya sejajar dengan kalau kita biasa dengan rubrik contemporary kompetensi global 6C tu, kita mengikut tata kaedah yang serupa lah ya, mula dengan bukti terhad hingga ke peringkat proficient ataupun peringkat cemerlang itu ya. Kita ada rubriknya dan keterangan bagi setiap skala 1, 2, 3, 4, 5 nanti akan saya tunjukkan di bahagian akhir borang kita ini ya. Baik, kita mulakan dengan yang pertama, itu dari segi reka bentuk KPPB itu. Macam biasalah ya, kita melihat balik kepada kerja buat kita. Yang pertama, kita melaksanakan unpacking ya, unpack ya, kurikulum, merungkai. Mula kita merungkai kursus sendiri dulu ya. Setiap orang kena merungkai. Jadi macam biasalah, ini antara kerja-kerja yang perlu kita laksanakan dan perlu ada bukti lah nanti ya. Macam contohnya bukti merungkai kursus sendiri, ada borangnya dan kita akan lihat lah ya, berdasarkan pada 5 skala itu ya, merungkai kemudian kita akan lihat juga ya, macam yang kita buat itulah ya, merungkai, kita melihat konsepnya, micro, makro, big idea, essential questions ya. Ini sebenarnya kejelasan sampai kepada kriteria kejayaan ya. Kemudian perkara kedua, selepas kita merungkai, kita tengok merangkai pula ya. Merangkai yang melibatkan beberapa disiplin khusus ya, dan juga backward design ya. Backward design. Kemudian selepas itu kita pergi kepada reka bentuk. Tadi selesai reka bentuk KPPB, dan kita tengok bahagian B pula, kedua pula reka bentuk OPD KPPB ya. Sama juga cara dia, ada 5 skala tadi ya. Dan untuk reka bentuk OPD KPPB ini kita akan melihat kesan reka bentuk pembelajaran kepada pelajar ya. Jadi pertama kita melihat berdasarkan kepada model pembelajaran murid, kita melihat kepada perhubungan ya, dari segi bukti-bukti ownership, kesepunyaan ya, jaringan dan jalinan ya. Kemudian dari segi aspirasi tadi ada 3, jangkaan, keperluan, minat, belajar, cara belajar ya. Ada 3 juga, metakognitif, maklum balas dan juga agensi ya. Dan kita akan pergi kepada pemanfaatan teknologi dan sumber digital ya. Ini ada beberapa kriteria dimasukkan, seperti pemulihan kemahiran digital, penggunaan kemahiran digital, pengurusan kemahiran maklumat digital, penciptaan, perluasan, kejurulatihan digital, kemudian maklumat metadata yang lengkap, bukti pemanfaatan digital, termasuk juga dengan kerangka kerja 3E dan juga kerangka kerja 3R. Ya. Dan seterusnya aplikasi pembelajaran, prinsip pembelajaran multimedia ya. Kita mau juga melihat OPD KPPB yang dibangunkan ini berkualiti ya, bukan kita teks semua ya. Macam sebelum ni kita nampak banyak teks. Kita nak melihat juga dari segi macam mana pematuhan dari segi prinsip pembelajaran multimedia tu, seperti pematuhan prinsip beban kognitif ya, prinsip kita panggil pra pengajaran ya, personalized memenuhi prinsip terperibadi ya, prinsip reka letak. Ini Casper lah, ini kalau
siapa yang terlibat dengan EDUP 3153 tu ya, biasalah ya, dengan Casper ya. Kemudian interaktiviti, elemen multimedia yang berkualiti dari segi font, audio, video, grafik ya, animasi, transisi ya. Kemudian elemen mesra pengguna ya. Ini antara perkara yang dilihat pada OPD yang kita bangunkan nanti ya. Dan seterusnya konten ya. Okey. Ini perkara yang 3, konten ya, isi kandungan. Isi kandungan kita akan lihat dari segi itulah ya. Isi kandungan berdasarkan kurikulum ya. Isi kandungan mengenai sumber PDP yang merangsang minda. Kemudian isi kandungan tersusun logik ya, mengandungi aktiviti pengukuhan, mempunyai banyak sumber PDP yang memudahkan penerokaan dan pembajaran kendiri ya, dan lain-lain lagi lah kat situ ya. Kita kawal juga dari segi kita ingin menilai juga dari segi isi kandungan pada OPD kita nanti ya. Dan akhir sekali dari segi pedagogi contemporary lah ya. Yang pertama kita melihat kepada amalan pedagogi itu sendiri ya, pedagogical practices ya. Yang ini kita melihat pedagogi contemporary yang sejajar dengan keperluan pelajar masa kini, melihat juga kepada amalan terbaik pedagogi yang diamalkan oleh pensyarah kita, dan juga pedagogi masa kini yang menyokong kelestarian pendidikan masa hadapan ya. Okey, kemudian kesan kepada pelajar ya, kita menggunakan term kesan ya, bukan impak, sebab pada kita melihat input proses output tu dia punya impak tu jauh lagi ya, bukan maknanya buat terdapat impak, tidak ya, kita boleh lihat kesan terlebih dahulu ya. Impak tu mungkin bila pelajar kita berada di sekolah nanti. Okey, kemudian baik, balik kepada yang ini, kesan kepada pelajar, kita akan melihat pada kompetensi global 6C itu. Begitu juga dengan keperluan kemahiran sustainable development goals ya. Kemudian partnership akan pembelajaran, dan kemudian ciri-ciri pelajar contemporary ya, seperti self navigating professional learner, social contractor, media kreatif, media maker and publisher tu kan. Kemudian innovative designer, globally connected citizen, dan juga advocate for learners and learning ya. Jadi ini kesan kepada pelajar lah ya. Jadi itu apa yang saya bacakan tadi ya, itu merupakan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk menilai OPD KPPB kita lah ya. Dan bersama-sama dengan rubrik ataupun borak penilaian ini ya, kita ada ringkasan dia ya. Nanti skor dia berapa untuk 4 konstruk tadi ya. Skor dia berapa, dan ada cadangan nantilah sama ada diterima tanpa pembetulan, diterima dengan pembetulan minor, major, kena hantar semula, ataupun ditolak terus lah ya. Harap-harapnya dapatlah yang atas ni diterima tanpa pembetulan, ataupun ada sikit-sikit lah kena berbetul ya. Ini kalau kita tengok tadi dia memang sejajarlah dengan apa yang digariskan dalam pada carta ahli kita tadi ya. Kita nak guna balik ya untuk kita kalau kita tengok pada untuk membuat keputusan tadi kan, sama terima tolak itu berdasarkan kepada penilaian tadilah ya. Dan seterusnya kita sediakan rubrik penilaian OPD KPPB tadi bagi setiap 4 konstruk tadi. Kita ada kalau tengok yang pertama mereka bentuk KPPB itu ya, macam inilah ya huraiannya untuk cemerlang ya, kemajuan, berkembang, permulaan, dan juga bukti terhad ya. Jadi penilai nanti akan berdasarkan kepada rubrik inilah ya, untuk menetapkan untuk menilai tadi ya, berdasarkan kepada rubrik-rubrik yang telah disediakan, dibangunkan di sini ya. Rubrik ini ada 4 jenis lah ya, dan yang akhir sekali adalah ini D ni ya, pedagogi contemporary ya.